Ustaz, sementara Kak Syida tunggu Azia masuk, Kak Syida pergi ke live FB dulu ya. Baik, Kak Syida. Uh, Kak Aziah tak respon lah Ustaz. Kak Syida ada WhatsApp dekat dia. Mana ya? Saya ingat dia mungkin sebab semalam ada dia maklum katanya, saya tak pastilah, katanya ada apa ni program, cuma saya tak pastilah pagi ni macam mana. Tak apa Kak Syida, kita teruskan saja, tak apa insyaAllah. Oh, Kak Syida tak dapat information tu pula kan? Okey. Saya ingat dia ada beritahu Kak Syida. Mungkin dia beritahu saya dia ada program nak kena edar infak kan. Tapi saya tak pastilah ada pembatalan ke tak jadi. Dia beritahu Kak Syida kan. Tak apa, kita mulakan saja insyaAllah. Kalau nanti Kak Eda buka majlis saya. Ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah dengan izin Allah pagi ini kita masih direzekikan oleh Allah nafas, masa, kesihatan untuk berada di taman-taman syurga yang penuh barakah di hari Jumaat yang Allah muliakan. Ditambahkan pula dengan bulan-bulan yang mulia, hari-hari yang mulia, di mana keberkatan itu berganda-ganda Allah bagi pada kita hari ini dengan berkat kita dalam naungan para malaikat semua. Dengan itu, Kak Syida serahkan majlis ini kepada Ustaz ya. Ustaz, silakan Ustaz. Tafadhal. Dia mulakan dengan doa dulu ke Ustaz ya? Macam mana? Teruskan je dalam. Boleh. InsyaAllah. Okey. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang dimulakan Kak Syida selaku penganjur dan host pada hari ini, seluruh ahli jawatankuasa yang terlibat dalam majlis ataupun program pada hari ini, Muslimin, Muslimat, tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, dan hajah yang saya raikan, yang saya muliakan, yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah pada pagi ini di hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan, Jumaat Mubarakah, kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pengajian kita pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kita dengan kebaikan, limpahkan kita dengan ganjaran yang setimpal, semana yang dimaklumkan tadi oleh Kak Syida, kita berada di bulan yang penuh dengan barakah dan kelebihan yang begitu hebat, iaitu berada di awal 10 Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala ganjaran dan kebaikan yang kita kejar,
yang kita harapkan di hari-hari di awal 10 Zulhijjah ini. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan terus dapat beramal ya dengan amalan-amalan yang kita buat, amalan yang sunat pun ataupun amalan yang biasa pun di bulan ataupun di hari yang lain, tetapi apabila dilakukan di 10 hari awal ini, maka dia mendapat tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rebutlah peluang yang ada beberapa hari lagi, lebih kurang dalam 4-5 hari lagi ini untuk kita raih segala ganjaran dengan ibadat-ibadat yang kita buat, seperti mana puasa sunat, seperti mana zikir, seperti mana solat jamaah, seperti mana infak dan sedekah. Maka inilah waktu yang paling afdal ataupun waktu yang baik untuk kita lakukan, apatah lagi di hari Jumaat ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang, kakak, tuan haji, penhajah yang saya kasih sekalian, kita nak mulakan pagi ini seperti biasa dengan bacaan Suratul Kahfi, insya-Allah sebagai mukaddimah kita untuk kita mengambil fadilat dan kelebihan membaca Suratul Kahfi di hari Jumaat. Saya yakin dan percaya tuan-tuan mungkin dah baca, tapi kita nak baca sekali lagi, ya, tak apalah, baca banyak kali pun tak ada masalah. Ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 saja daripada Suratul Kahfi, insya-Allah. Dari akhir kita akan tutup dengan 10 ayat terakhir daripada Suratul Kahfi. Baik, tuan-tuan boleh buka kalau yang ada Al-Quran ataupun yang ada mushaf, sama ada guna handphone ataupun guna mushaf, boleh buka Suratul Kahfi pada muka surat 293. Ataupun kalau tuan-tuan dah hafaz, maka tak ada masalah, boleh baca sahaja ikut sambil melakukan kerja yang lain, boleh juga baca, tak ada masalah. InsyaAllah ini antara kelebihan di hari Jumaat. Okey, baiklah, kita dah bersedia. Kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslim-muslimat yang saya kasih sekalian, begitulah 10 ayat daripada surah Al-Kahfi sebagai mukaddimah permulaan ataupun pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ganjaran di atas bacaan surah Al-Kahfi yang telah kita bacakan sama-sama tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat, ya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, abang, kakak yang saya kasih sekalian, kita pada hari ini insya-Allah akan membicarakan satu lagi topik dalam bab ilmu tajwid. Bukan lagi mad far'i. Kita dah selesai di dalam bab mad far'i pada pertemuan yang lalu. Ada lebih kurang 6 bahagian dalam bab mad far'i kalau tak silap saya. Bagi yang mungkin baru hadir pada hari ini, yang nak mengikuti pengajian ataupun video-video yang lama serta nota-nota yang lama, boleh tengok dalam dalam Facebook saya kira, dan juga dalam Telegram kalau tak silap saya, ada disediakan oleh pihak penganjur video serta nota PDF yang telah kita sama-sama kongsikan dalam setiap pengajian kita setiap minggu hari Jumaat. Mudah-mudahan menambahkan lagi kefahaman kita di dalam pengajian Al-Quran, khususnya ilmu tajwid ini, insya-Allah. Jadi hari ini kita nak masuk di dalam tajuk yang baru, iaitu tentang hukum ra. Tentang hukum ra. Ya, ini dia slide yang saya sediakan. Insya-Allah ini juga akan saya share pada Kak Syida atau Kak Azia selaku penganjur untuk diletakkan di dalam mana-manalah, dalam Telegram ke, dalam WhatsApp group ke, kalau ada, untuk dikongsikan, diambil manfaat bersama. Baik, saya harap tuan-tuan semua dah bersedia tentang tajuk kita pada hari ini, insya-Allah. Ya, baik. Tajuk hari ini ialah berkenaan hukum ra. Hukum ra. Oh, ada ke hukum ra? Tak pernah dengar pula hukum ra. Tajuk bab hukum ra biasa dengan mat, hukum mati, tanwin. Ada bab hukum ra ke? Ada sebenarnya dalam bab dalam Al-Quran, ada pengajian dalam bab hukum ra. Okey. Jadi kita nak tahu apakah yang ada pada ra itu. Okey. Baik. Okey, apa itu ra? Ra ialah huruf ra lah. Hukum ra bermakna hukum yang berada di sekitar huruf ra. Ya, huruf ra lah. Okey, baik. Tengok slide yang pertama. Baik, pengenalan ni pada hari ini sebagai muqaddimah. Ar-ra ataupun huruf ra. Huruf ra lah yang kita tahu ra kan, macam bentuk macam bentuk mata kail tu kan, ra. Mempunyai sifat yang berubah-ubah. Okey. Kita tahu huruf ra ini antara sifatnya istifal, huruf yang rendah. Tetapi dia mempunyai sifat yang berubah-ubah. Ya, dia ada sifat yang berubah-ubah. Sifat yang dimaksudkan itu ialah tebal dan nipis. Okey. Contoh slide saya ni, saya cuba gunakan perkataan-perkataan yang mudah ataupun saya cuba ringkaskan supaya kalau tuan-tuan baca lepas ni, insya-Allah tak adalah perlukan penerangan yang lebih. Tuan-tuan fokus betul-betul dengar apa yang kita nak kongsikan hari ini, insya-Allah boleh ingat. Sifat yang dimaksudkan bagi huruf ra yang berubah-ubah itu ada dua, iaitu tebal dan nipis. Tebal dan nipis. Tebal disebut tafkhim. Tengok ni yang saya bold ni, tafkhim. Saya lupa nak tulis ejaan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab diejas seperti dengan ta, fa, kha, ya, mim. Ta, fa, kha, ya, mim. Okey. Kalau nipis disebut tarqiq. Ta, ra, qaf, ya, qaf. Okey, ni tarqiq. Okey. Jadi tuan-tuan kena familiarkan dengan terms. Kita dalam bab mengkaji ilmu tajwid ni, kita kena familiarkan, biasakan dengan istilah yang ada. Okey. Tafkhim bermaksud tebal.
Okey, tarqiq bermaksud apa? Nipis. Jadi kalau kita lepas ni saya sebut tafkhim atau tarqiq, tuan dah nampak dah, oh tafkhim tebal, tarqiq nipis. Untuk istilah ilmu tajwid. Okey? Tebal dan nipis. Okey. Jadi sifat ra ada dua. Ada juga keadaan huruf ra boleh dibaca tebal atau nipis. Oh, lupa nak bold ni. Tebal atau nipis. Baik. Jadi dia ada dalam kat sini dia ada kata ra ini ada tiga lah. Maknanya sama ada yang pertama dia adalah tafkhim, yang kedua dia adalah tarqiq, yang ketiga dua-dua boleh. Ataupun sama ada dia tebal ataupun dia nipis. Sama ada dia tafkhim atau dia tarqiq. Tiga keadaan. Okey? Sebutan tebal atau nipis ini perlulah bergantung kepada talaqi dan musyafahah. Hanya guru yang dapat menilai sebutan tebal atau nipis itu sempurna atau tidak. Jadi kita nak dengar macam mana bunyi ra tebal, macam mana ra nipis. Itu macam mana Ustaz? Macam mana? Dia adalah satu ilmu yang perlulah bergantung kepada talaqi dan musyafahah. Bermakna kita baca dan guru menilai, mendengar bacaan kita, barulah kita tahu di mana adakah sebutan tebal atau nipis itu sempurna ataupun sebaliknya. Okey? Baik, itulah tentang ra pengenalan kita pada hari ini. Jadi kita dah nampak hukum ada 3 kat situ. Baik. Jelas? InsyaAllah. Okey. Hukum bagi ra ada 3. Inilah tadi. Ada 3 iaitu yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama nipis. Okey, yang pertama nipis. Tarqiq. Okey. Yang kedua tebal, tafkhim. Okey, yang ketiga tebal atau nipis lah, tafkhim ataupun tarqiq. Ya, tak salah tarqiq tafkhim ke tafkhim tarqiq. Ini kita kena biasakanlah dengan istilah ilmu tajwid. Okey. Tafkhim wa tarqiq, dan ia bukan sahaja digunakan pakai bagi huruf ra, ada juga bagi huruf yang lain. Okey, baik. 3 keadaan ni. So dia akan berada di sekitar 3 ini. Sebab tu bila dalam Al-Quran bila ada huruf ra, maka kita tahu dah ini ada hukum ni ra ni. Apa ra ni hukumnya apa? Tebal ke, nipis ke, atau boleh baca dua-dua. Okey, baik. Terus pada slide seterusnya. Okey. Ra tarqiq. Tarqiq apa dia? Nipis. Kalau boleh jawab tu okeylah. Kalau tak boleh jawab, makna masih belum familiar dengan istilah. Tarqiq apa? Nipis lah. Saya sengaja tak tulis dia punya dalam kurungan nipis supaya kita ingat. Ra tarqiq. Okey, ra nipis. 6 keadaan ra dibaca dengan tarqiq. Okey, ni saya dah ringkaskanlah slide ni, dah ringkaskan. Dalam ayat-ayat buku, ayat kitab dia tak adalah macam ni. Dia akan panjang syarah dia. Tapi saya buat secara ringkas. Okey. Berapa keadaan ra dibaca dengan tarqiq atau dibaca nipis? 6. Okey, 6 keadaan. Ada dalam kitab tulis 7. Tak ada masalah lah tuan-tuan. Bendanya yang sama saja. Cuma dia buat nombor, dia pecahkan barangkali. Okey. Ra biasa dan ra, yang pertama tengok. Ra biasa, apa tu ra biasa? Ra biasa dan ra bersabdu berbaris di bawah. Berbaris di bawah ni maksud dia ataupun dalam dalam istilahnya kasrah. Apa dia? Kasrah. Okey, kasrah tu baris bawah lah. Okey, kasrah berbaris di bawah. Ini pun terms ni, istilah ni. Kalau sebut kasrah apa dia? Baris bawah. Okey? Ra biasa dan ra biasa kat sini maksud apa yang saya buat tu, ra biasa tu ra yang tidak ada sabdu lah, tidak ada mati lah. Ra biasa dan ra bersabdu baris bawah. Okey, tengok contoh al-musyrikin. Ra ini biasa, ra baris bawah ni. Musyrikin. Okey. Yang kedua wa basyiri, ra baris di bawah. Okey. Yang ketiga idza farihu, ra berbaris di bawah pada farihu. Jadi bacaannya dibaca dengan tarqiq. Tarqiq ni nipis. Okey. Macam mana nak baca dengan tarqiq ni tuan-tuan? Okey. Nipis ni ra ini kita kena rendahkan. Rendahkan. Jangan angkat pangkal lidah kita naik ke atas. Ra ni huruf yang berada di makhraj al-lisan, makhraj lidah. Okey. Dan biasanya kita sebut cara kita nak nipis ni kita kena lebarkan sedikit mulut. Atau disebut sebagai senyum sikit tuan-tuan. Kena senyum bila baca Quran, baca ra ni kena senyum. Sebab itu orang baca Quran ni dia awet muda.
kan. Tengok orang cakap Syida awet muda kan. Masya Allah, barakah baca Al-Quran kerana ra itu sentiasa senyum. Idza farihu. Jadi tuan kalau nak awet muda, bacalah Quran banyak-banyak, insya-Allah. Muda selalulah dia. Min syarri, tengok ni contoh yang kedua ataupun baris yang kedua. Kotak yang kedua ni, min syarri. Ra bersabdu dan berbaris di bawah. Baik. Jadi ini hukumnya apa? Tarqiq. Min syarri ma. Lebarkan sedikit mulut kita untuk menjaga kenipisan ra. Okey. Min syarri ma khalaqa. Tuan-tuan cubalah test ni kat rumah, buat sendiri. Okey. Yang seterusnya ni, fil bardi, nampak ni? Fil bardi. Ra yang bersabdu berbaris di bawah ni kasrah, ya. Maka dibaca dengan tarqiq ra tu. Fil bardi, begitu. Jadi tak boleh kalau baca fil barri. Tu salah, tu bunyi tebal kan? Bar kan? Dia mesti fil bardi. Senyum sikit tuan-tuan, Dan huruf ataupun contoh yang terakhir, mithlur riba. Nampak tak saya baca tu? Mithlur riba. Ra dibaca tarqiq. Ra bersabdu di baris bawah dibaca dengan tarqiq. Okey. Jadi lebarkan senyuman anda, bukalah mulut, bukan mulut, memang mulut bukalah inilah senyuman gigi itu supaya dapat menjaga ra. Itu bukan syarat wajib lah bagi nak sebut ra tu nipis, bukan kena wajib kena senyum. Okey, boleh juga kalau kita tak senyum tetapi nak mudahkan kefahaman. Saya ulang balik macam mana bacaan dia. Al-musyrikina wa bashiri idza farihu min syarri ma apa? Bukan syarri min syarri ma khalaq. Soal falaq kan. Fil barri wal bahr. Fil barri bisra. Mithlur riba. Ra dibaca dengan tarqiq. Okey, itu keadaan yang pertama, ra baris bawah ataupun ra bersabdu berbaris di bawah. Tamam? Jelas. Dan ini juga termasuk bagi ra bertanwin. Ra baris bawah ni termasuk juga tanwin dua di bawah lah. Rin pun sama juga, ya. Rin juga. Maknanya dia berbaris bawah tu, kasrah tu sama ada dia dua ataupun satu. Okey. Jelas? Kalau tak jelas, tuan-tuan boleh tanya soalan nanti, ya. InsyaAllah saya cuba jawablah. Yang kedua, ra sakinah. Okey, ra sakinah. Sakinah juga terms. Apa maksud sakinah? Sakinah ini apa? Tanda sukun lah, sukun. Okey, dalam istilah ilmu tajwid, sukun atau sakinah ini ialah nun sakinah, ra sakinah ialah tanda mati, sukun. Okey, sakinah. Kalau sakinah itu maksudnya kebahagiaan, kan? Sakinah, kan? Kalau sakinah itu adalah tanda mati. Beza, ejaan dalam bahasa Arab pun. Sakinah, sin alif, kaf, nun ta marbutah. Sakinah itu kebahagiaan. Sin, kaf, ya, nun ta marbutah. Kan? Mungkin ada orang nama Sakinah, kan? Biasanya perempuan lah. Sakinah, kan? Kalau sikin, itu apa? Itu pisau. Sikin, kan? Okey. Baiklah. Ra sakinah, ra yang berbaris mati. Okey. Sebelumnya berbaris di bawah. Okey, contoh min ali fir'auna. Min ali fir'auna. Jadi ra di sini dibaca dengan tarqiq. Kenapa? Ra itu sukun. Sebelumnya berbaris di bawah. Huruf itu berbaris di bawah. Fa ni baris bawah. Jadi bacaannya min ali senyum tuan-tuan. Min ali fir'auna. Okey, kemudian contoh yang kedua, fi miryatin min. Ini yang ramai kita
kita kadang-kadang tak berapa cermat ni. Yang menyebabkan kalau kita baca dia jadi tak berapa best. Kalau masuk musabaqah pertandingan, kita baca lagu sedap dah, tapi kita kalah. Kerana apa? Barangkali markah-markah hukum-hukum seperti ini yang kita tertinggal. Jadi juri pun dengar, orang baca, dia baca fi miryatin min, potong markah. Min ali fir'auna. Dia punya taranum sedap dah, tapi ra dia salah hukum. Jadi potong markah. Fir'auna miryatin min. Itu dibaca ra dengan tarqiq ataupun nipis. Okey. Tamam? Jelas yang kedua ataupun keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ra dibaca nipis. Okey, ra yang sakinah, ra yang berbaris mati. Okey. Kemudian apabila dia berhenti, ra yang yang sakinah apabila berhenti ataupun waqaf. Berhenti ni waqaf lah dalam istilah dia, waqaf. Banyak dah istilah kita dengar, waqaf, apa tadi, sakinah, kasrah, tafkhim, tarqiq. Tapi jelah istilah-istilah ni lah yang kita kadang-kadang bertukar-tukar ni, bertukau-tukau kata orang Melaka kan. Jadi bila bertukau-tukau akhirnya kita pun pening kan. Tak apa. Berhenti. Ra sakinah bila berhenti atau waqaf sebelumnya huruf ya mat atau ya lin. Okey, apa ya mat? Ya mat ni ya yang mati sebelumnya baris bawah lah. Kan? Itu ya mat. Okey. Ya lin, ya yang mati sebelumnya baris di atas. Itu maksudnya ya. Kalau tuan-tuan nak catatlah. Ya mat maksudnya ya yang berbaris mati sebelumnya baris di bawah. Okey. Mi, ki, li, fi, itu semua ya itu jadi ya mat. Ya lin ialah ya yang mati sebelumnya huruf itu berbaris di atas. Ila fi Quraish. Quraish ya itu mati sebelumnya ra pada atas. Ya, itu dipanggil ya lin. Ya itu ya lin. Okey. Jadi tengok contoh ra sakinah bila waqaf sebelumnya huruf ya mat atau ya lin. Okey, ni bima ta'maluna basir. Nampak? Ya, ra ni bila waqaf, bila berhenti ra ni jadi sukun. Okey, jadi apa? Jadi sukun, jadi mati. Bukan basirun lagi dah. Jadi basir. Apa hukum mat kat sini? Boleh saya tanya? Tak apalah, saya sendiri jawab. Memanglah sebab saya seorang je yang bercakap. Basir hukumnya mat arid lisukun. Ini kita dah belajar ni dulu ni. Mat arid lisukun ni. Tajuk yang senang ni, mat arid lisukun kan. Basir, ra asalnya baris dua di depan, basirun. Bila diberhentikan, diwaqafkan menjadi sukun. Basir. Hukumnya mat arid lisukun. Okey, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Baik, apa hukum ra? Ra hukumnya tarqiq, nipis ataupun tipis. Tipis ya. Baik. Ra ni telah disukunkan, dimatikan kerana berhenti. Sebelumnya huruf ya ni dipanggil ya mat. Macam mana kita nak tahu dia ya mat bukan ya lin? Sebab ya tu mati sebelumnya baris bawah tadi kan. Jadi ini dipanggil hukum ra ni nipis, tarqiq. Basir. Senyum tuan-tuan. Ingat bila ra senyum. Jumpa ra je senyum. Bila senyum je ra lah. Basir. Okey. Hati-hati dalam basir ni, dalam kalimah basir ni sebagai contoh, jangan sampai sod tu dibaca rendah. Jangan sampai kita baca basi. Basir. Kerana nak jaga ra tu nipis, akhirnya sod tu dah kita dah senyum dah. Ya, bima ta'maluna basir. Awal lagi dia senyum. Salahlah jangan senyum pada sod tu. Senyum pada ra. Bima ta'maluna basir. Nampak? Berakhir dengan senyuman manis. Masya-Allah. Contoh yang kedua bagi ya lin. Ra yang sukun sebelumnya ya lin. Macam mana nak kenal ya itu ya lin? Ya yang bertanda mati sebelumnya huruf berbaris di atas. Okey, bacaannya billadzi huwa khair.
nipis tuan-tuan. Billadzi huwa khair. Senyum tu tang ra tu, dekat ra tu. Okey, billadzi huwa khair. Khair itu hukumnya apa? Mad, dah belajar dah ni. Mad lin. Mad lin. Okey. Ingat lagi ni ialah bab mad far'i disebabkan sukun, sukun arid kan. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kedua-dua contoh ini ramai yang baca tebal tuan. Orang Malaysia kita ni dia ramai baca ra ni tebal daripada nipis. Okey. Jadi kadang baca bima ta'maluna basir. Oh tebal. Billadzi huwa khair. Oh tebal. Jadi tak cantik lah ataupun salah lah. Khair. Mesti kena baca tarqiq kerana hukum telah mengatakan begitu, ra yang sukun. Apabila waqaf sebelumnya huruf ya atau ya ma atau ya lin maka dibaca dengan tarqiq. Okey? Barakallah. Okey. Contoh yang ataupun keadaan yang keempat. Ra sakinah apabila berhenti. Sama juga. Ya. 3 dengan 4 ni sama. Kedua-duanya berlaku apabila berhenti. Okey. Bila sebut bila berlaku bila berhenti maknanya dia tidak berlaku lah kalau dia wasal atau dia sambung. Okey, dia hanya berlaku ketika berhenti. Ra sakinah apabila berhenti ataupun waqaf sebelumnya huruf sakinah. Huruf sakinah ni huruf yang bertanda mati dan sebelumnya huruf baris di bawah. Dia mungkin banyak pula dia punya syarat dia kan. Okey. Tengok contoh. Walaqad kadzdzaba ashabul hijr. Nampak? Ra telah dimatikan kerana kita berhenti. Okey. Ada hukum mat tak dekat sini? Tidak ada hukum mat. Kenapa? Kerana tidak ada sebarang huruf mat. So tak perlulah dipanjangkan. Okey. Ra telah dimatikan. Okey, kerana berhenti. Sebelumnya huruf yang berbaris mati, jim ini mati. Okey, dan sebelum jim itu huruf berbaris di bawah. Okey. Jadi dekat situ ra dibaca dengan nipis. Walaqad kadzdzaba ashabul hijr. Nampak? Kena senyum. Hijr. Okey. Allazi 'allamakumus sihr. Nampak? Allazi 'allamakumus sihr. Nipiskan ra. Kerana sebelumnya huruf mati dan sebelumnya berbaris di bawah ataupun kasrah. Nampak? Okey. Jadi jangan baca ashabul hijr 'allamakumus sihr. Tak bolehlah. Okey, salah dari segi hukum ra. Macam mana kalau saya baca salah Ustaz? Adakah mempengaruhi ataupun mengubah makna? Jawapannya tidak. Ini lahnun yang khafi, lahnun yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi hanya diketahui apabila kita belajar. Okey, jadi tak apalah kalau kita baca tak betul ra tu nipis ke tebal. Cuma kita menyalahi dari segi hukum ra. Okey, 4 setakat ni dah boleh faham Cubalah insya-Allah. Kalau tak ingat ataupun tak faham, ulang balik video nanti bila rakaman nanti dalam media-media yang ada. Okey. Yang kelima. Okey, 1 2 3 4 5. Ra berbaris bawah. Okey. Diwaqaf atau diberhentikan secara raum. Oh, apa ni raum ni? Raum ini maksudnya nampak tu membariskan huruf dengan sebahagian baris sahaja. Okey. Ini pun kita kena familiar istilah ni raum. Okey. Raum ini adalah cara kita nak berhenti bacaan. Kita pernah dengar sebelum ini cara berhenti dengan mematikan sukun mahab. Okey. Ada juga cara waqaf dengan raum. Okey. Raum ini membariskan huruf dengan sebahagian baris sahaja. Memang ada dalam dalam qiraat cara bacaan di sisi Imam Hafs
daripada Imam Asim yang kita guna pakai. Ada dibaca beberapa kalimat ataupun beberapa cara boleh dibaca dengan raum. Tetapi saya tidak cerita di awal-awal dulu dalam tajuk-tajuk ma'arif disukun, ya, yang banyak cara bacaan wajah-wajah tu saya tak cerita, supaya kita hanya mudah untuk faham yang basic yang kita biasa baca. Okay? Jadi ini optional lah, kita nak baca secara raum, boleh dibaca. Okay? Jadi kalau ra, ya, ini sebenarnya pilihan, 4 dari, bukan pilihan, maksudnya tambahan, tambahan. Yang biasa, yang 4 tadi tu basic lah dalam bab ra nipis, ra tarqiq. Okey, tapi cuma saya bawa juga, sebutkan juga kan dalam kitab-kitab pun ada sebut ra berbaris di bawah bila waqaf secara raum, iaitu cara baca sebahagian baris sahaja, maka dia juga termasuk dalam ra yang perlu dinipiskan atau tarqiq. Contoh wal as, okey, dekat situ boleh juga dibaca dengan, kita kata baca dengan tarqiq. Wal asr, kalau baca dengan raum. Okey. Kalau tuan-tuan baca dengan sukun, ra itu dibaca dengan sukun mahad, maknanya ra itu bukan raum, baca mati ra. Maka bukan baca dengan tarqiq dah, dia jadi tafkhim. Wal asr, tebal. Tapi kalau memilih dengan bacaan raum, boleh saya cuba pelan-pelan ni satu-satu ni. Kalau memilih dibaca dengan raum, iaitu membariskan huruf dengan sebahagian baris sahaja, maknanya wal asri itu dibaca ri itu sikit saja. Dengar tak dengar saja. Wal asr, ada ri sedikit. Itu dibaca raum. Ini ada bacaan kaedah dia. Dan memang ada dalam riwayat. Ya. Wal asr, sedikit. Maka bila raum, maka ra itu hukumnya tarqiq lah. Okey. Innal insana lafi khusr. Dibaca ra tu dengan raum, bunyikan sedikit baris bawah tu, maka itu ra tarqiq. Itu ra tarqiq. Ra itu tarqiq, boleh tak? Okey. Okey. Jadi asalnya ra tu kalau baris bawah memanglah tarqiq. Tapi kalau dibaca raum pun tetap juga dengan tarqiq. Okey. Tapi biasa kita baca dengan sukun, matikan wal asr. Maka ra itu hanya dibaca dengan tafkhim. Innal insana lafi khusr. Kenapa baca dengan tebal atau tafkhim? Kita akan tengok selepas ni, ya. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada orang tanya. Okay. Maaf saya raise hand tadi. Ya, silakan. Nak tanya, jadi bezanya yang keempat dengan yang kelima ni, bezanya ialah huruf yang sebelum huruf sakinah tu, jadi huruf semua berbaris kasrah. Tapi kalau yang nombor 5 tadi, bezanya huruf yang sebelum huruf sakinah tu dia sama ada fathah ataupun dhammah. Ya, okey, betul. Baik, terima kasih. Okey. Yang nombor 5, betul-betul. Saya jawab, Okey. Beza nombor 4 dan dengan nombor 5, tengok nombor 4 ni, ya, ra yang mati, sebelumnya sukun dan sebelumnya baris di bawah. Okey, betul lah tu. Yang nombor 5 ini, kita tengok contoh di sini, ra itu sukun bila kita waqaf, sebelumnya huruf berbaris sukun juga. Kalau tengok khus dan asr ini, dia baris depan dan atas. Okey. Saya sebut tadi, kalau kita memilih secara raum, memilih membariskan huruf dengan sebahagian baris sahaja, wal asri, kita baca wal asr, sedikit saja baris ra, la fi khusr, sedikit saja, maka dia akan menjadi ra itu ra nipis kerana dibaca dengan raum. Okey. Kalau kita baca berhenti dengan sukun, dengan mati biasa, bukan raum, maka ra tadi dia menjadi hukumnya tebal. Sebab apa? Sebab sebelum ra tadi mati, sebelumnya huruf berbaris mati dan sebelumnya baris atas. Dan juga khus tadi kerana kha itu baris depan. Bila baris depan ataupun atas, maka dia sebenarnya adalah tafkhim yang kita akan tengok dalam bab tafkhim nanti. Okey. Jadi dia tidak mengira apa tadi, nama tadi Hamidatul Akmal tak salah saya.
Dia bukan melihat kepada baris sebelum yang sebelum sin atau sebelum sod ni, tidak. Okey, dia sama ada dia baca dengan sama ada sebelum sin itu baris bawah ke atas ke depan ke, asalkan kita memilih membaca dengan raum, maka dia akan dibaca ataupun ra itu akan dibaca dengan tarqiq. Okey. Maksudnya nombor 5 boleh dibaca dua wajah gitukah Ustaz? Jawapannya boleh. Sebab bergantung, dia sebenarnya bukan dua wajah. Betul lah dua wajah, tapi dalam keadaan berbeza kita berhenti. Sebab bila memilih cara berhenti sukun, maka bacaan tebal. Memilih dibaca dengan raum, maka dibaca dengan nipis. Okey? Betul lah kalau saya nak sebut dibuat. Dia kalau dibaca dengan dua wajah ni, dia lebih tepat. Kalau kita sebut dibaca di wajah ni, dia tak ada apa-apa perubahan. Maksudnya dia kalau contohnya dibaca dengan sukun biasa berhenti, dia boleh baca dua-dua, tebal atau nipis. Itu dua wajah, kan? Contohnya dia baca dengan raum, dia memilih untuk baca raum, jadi boleh baca tebal dan nipis. Itu baru dua wajah. Ini kalau nak ikut dua wajah tak tepat, sebab yang pertama kaedah berhenti secara sukun, yang kedua cara kaedah berhenti secara raum. Itu sebenarnya bukan dua wajah, tu dua cara berbeza dah. Okey, dua wajah ni satu cara tapi boleh pilih dua. Faham tak? Dua wajah. Okey? Macam satu orang tapi dia ada dua wajah macam mana? Satu benda tapi ada dua cara pilihan. Itu baru panggil dua wajah. Okey? Ini bukan dua wajah, ni memang dua orang berbeza. Sukun dan raum. Sukun cara bacaan macam ni. Raum cara bacaan macam ni. So kalau nak kata dua wajah tu kurang tepat lah. Baik. Itu daripada Kak Ida Vivo. InsyaAllah. Okey, jelas. Akhir alhamdulillah. Baik. Okey. Boleh baik. Jadi kalau nak tanya soalan boleh tanya apa tadi terus boleh supaya tak bila bawa ke depan nanti tak ingat dan takut nanti tak dapat. Okey. Tanya saja soalan. Okey, boleh. Cara dia tadi boleh tanya dalam bentuk chat ataupun boleh raise up your hand. Nampak? Okey. Angkat tanganlah. Okey. Yang keenam. Keadaan ra tartib yang terakhir. Okey. Setakat ni 5 boleh Yang keenam, ra berbaris bawah, okey, dibaca dengan imalah. Okey, apa maksud dibaca dengan imalah? Condong, iaitu bacaan antara suara fathah dan kasrah. Okey. Jadi ra yang berbaris di bawah dibaca dengan imalah. Apa maksud bacaan imalah? Condong. Imalah ni condong. Condong ni bacaan dia atas pun tidak, bawah pun tidak. Dia condong. Okey, macam mana? Ni contoh dia dalam ni wa qala kabu fiha bismillahi ni dibagi bacaan imalah Bacaan imalah ni tertentu dalam surah dalam bacaan apa ni riwayat Hafs an Asim ni, okey, riwayat Hafs an Asim ni kita baca dengan imalah jadi tuan-tuan dengar baik-baik bacaan imalah ni supaya bila baca sampai ayat ini kita baca dengan betul, okey. Baik. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ra di situ dibaca imalah. Jadi imalah termasuk dalam ra tarqiq lah. Okey. Ini insya-Allah kalau nanti akan ada dalam bab-bab terakhir nanti tentang beberapa keistimewaan ataupun beberapa khilaf-khilaf cara bacaan dalam riwayat Hafs. Antaranya imalah. Okey. Ni surah Hud lah, surah Hud ayat 4. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Okey. Majriha. Okey. Majriha tu ini bacaan imalah Jangan baca majriha atau majraha. Majraha baris atas, majriha baris bawah. Majriha. Majri. Okey, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Itu dibaca imalah. Okey.
Boleh? Jadi imalah termasuk dalam tarqiq. Okey, jadi itu 6 keadaan. Jadi sebenarnya yang biasanya 1 hingga 4, yang 5, 6 ni sama ada milih raum, baca dengan tarqiq ataupun dalam bacaan imalah, memang kita baca imalah pada ayat 4 surah Hud, itu juga ra dipanggil dengan tarqiq. Dia dibaca dengan tarqiq tapi cara bacaannya imalah. Bismillahimajriha. Okey. Imalah ni macam ada qiraat baca wadduha. Tu imalah lah tu majri wadduha. Okey. Dia macam orang Perak. Orang Perak. Koma nak ke mana? Itu Perak. Orang Perak pandai baca imalah. Jadi kalau nak belajar imalah, belajar dengan orang Perak. Okey, tuan-tuan. Baik. Itulah 6 keadaan dibaca dengan tarqiq. Okey, maaf Ustaz, mohon undur diri, anak nak guna phone. Okey, baik. Terima kasih sama-sama. Baik. Masya-Allah, tabarakallah. Dalam keadaan anak nak guna PDPR pun sempat lagi untuk bersama tahniah Puan Nora. Okey, boleh sahabat bagi nombor 1 hingga 3 tadi sebab lewat masuk. Nombor 1 3 tadi apa ya? Nombor 1 3 tadi dalam slide ni saya bawa buka boleh ni. Ra biasa dan ra bersabdu baris di bawah. Okey, yang kedua ra sakinah sebelumnya baris di bawah fir'auna fi milyatin min. Okey. Dan yang ketiga dipanggil sebagai ra sakinah apabila berhenti waqaf sebelumnya huruf ya mat atau ya lin. Ma ta'maluna basir billadhi huwa khair. Itu dibaca dengan tarqiq. Okey. Dah 9.48 Masya-Allah. Saya ingat kita sempat masuk ra tafkhim. Okey, jawabnya kena ada bahagian kedua lah jawabnya ra ni sebab masa tidak mengizinkan. Okey, insya-Allah slide ini akan di-share kepada semua oleh Kak Syida nanti. Saya akan beri pada Kak Syida akan masukkan dalam medium-medium yang ada, Telegram barangkali untuk dimanfaatkan oleh semua. Okey, boleh tengok balik rakaman dan tentang slide atau ra tarqiq ni, ra yang nipis ni, insya-Allah untuk manfaat bagi semua. Dan paling penting, cuba kita amal dalam bacaan. Kalau sebelum ni kita baca salah, kita baca bima ta'maluna basir, tebal, betulkan basir. Macam mana ra nak nipis? Senyum. Saya mudah nak sebutnya, senyumlah. Sudah tentu semestinya macam kita dah sebut di awal tadi, bacaan tebal atau nipis adalah satu bacaan yang perlu dibaca secara talaqi dan musyafahah, didengar bertemu dengan guru dan dibaca diperakui ataupun didengari oleh guru secara musyafahah melihat untuk kita tahu sama ada tebal atau nipis. Okey, itulah dia. Baik, ada soalan ke? Kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit lagi insya-Allah. Kita nak akhirkan dengan suratul Kahfi. Nanti nak slide ya boleh. Syukur Ustaz atas ilmunya. Masya-Allah, the best. Insya-Allah. Semua the best ni. Ni okey, ni Kak Syida ada masukkan link rakaman. Okey, terima kasih Kak Syida, nota kuliah asalnya para asatidzah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Kak Hanim Bursa. Ya, sama-sama Kak Hanim, masya-Allah. Okey. Baik, alhamdulillah. Tahniah pada yang hadir. Kita ada lebih kurang 60 orang yang hadir pada hari ini. Selamat datang sekali lagi. Ahlan wa sahlan marhaban bikum. Jadi saya rasa sekadar itu saja kerana slide yang seterusnya akan membicarakan dalam bab ra tafkhim ni. Okey, jadi ra tafkhim, ra tebal pun ada 6. Mudah je nak ingat. Ra nipis ada 6, ra tafkhim pun ada 6. Okey, ra nipis ada 6, ra tebal pun ada 6. Okey, jadi insya-Allah kita sambung dalam bab ra tafkhim bahagian kedua ini pada pertemuan yang akan datang. Okey, baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz dan semua, Kak Anis sama-sama wa iyyakum. Okey, insya-Allah kita akhirkan dengan bacaan suratul Kahfi ayat yang 10 terakhir. Okey, untuk penutup pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah pada ayat 101 insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Baiklah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak, adik-adik yang hadir pada hari ini. Oh, ada lagi 5 minit, Masya Allah. Maknanya baca ni sekejap je lah. Tak reti nak baca. Tak apalah, berhenti awal sikit lah. Okey, tapi ada masa lebih kurang dalam 3-4 minit. Ni kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tidak ada, kita tutuplah insya-Allah. Ya. Ya kan, saya nampak jika ada soalan. Ustaz, bacaan imalah tu ada di surah-surah yang lain ke Ustaz? Imalah di sisi riwayat Hafs an Asim hanya ada pada surah Hud ayat keempat saja. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha, itu imalah. Okey, hanya ada pada surah Hud ayat yang keempat. Kalau di sisi riwayat imam lain ataupun dalam qiraat lain ada bacaan imalah yang lain. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Syida. Okey. Ya, jasa tak ada. Baik, kalau tidak ada soalan, Mic tu? Ali buka mic. Ali onkan mic dia. Nak tanya soalan ke? Kak Ayah? Cuma soalan apa tak Ustaz baca sedap, terang dan nyata. Baguslah kejut Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa tu? Kak apa? Kak Rohaya ya? Nampak muka. Yang mana Kak Rohaya ni saya tak cam. Orang country home Ustaz. Country home, masya-Allah jauhnya dari country home. Okey. Terima kasih Kak Rohaya kerana bersama kita. Sama-sama. Memakmurkan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah. Baik, silakan nak masak orang kali tu. Hari Jumaat kan. Kalau yang tak puasa. Baiklah, saya rasa sekadar itu saja insya-Allah.
ibu ayah, tuan-tuan haji, puan haji, muslimat yang hadir pada hari ini, tahniah sekali lagi. InsyaAllah kita bertemu di waktu yang lain. Dan moga dipermudahkan segala urusan tuan-tuan walau di mana juga berada. Kita akhirkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair wa iyyakum juga pada semua yang hadir. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih pada Kak Syida selaku penganjur. InsyaAllah mudah-mudahan terus dapat bermanfaat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jadi Kak Syida ni hari ni jadi terjun sebagai host dan moderator kan. Jadi alhamdulillah lah, apa-apa semua rezeki dari Allah kan. Kita tak tahu benda ni rancangan Allah. Apapun alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira Ustaz atas perkongsian ilmu hari ini. Saya rasa pada sahabat-sahabat yang baru mahir dan juga yang dah mahir dengan tajwid ni, pada dia orang satu yang kata macam nikmatlah bila berada dengan sesuatu yang tepat di tempatnya lah kan, nak bertanya soalan. Kadang-kadang boleh katakan pakar pada tajwid untuk kita rujuk lah kan. Alhamdulillah. So Allah izinkan kita jumpa pada seterusnya pada roh yang roh tahkim, roh tebal pula Ustaz pada menghadapan Ustaz ya. InsyaAllah dipanjangkan usia kita, mudah-mudahan ada rezeki kita untuk sambung rantai kita ini. Dengan itu kita akhirkan sesi pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wa'as. استغفرك واتوب اليك الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakallah. Ya sahabat-sahabat atas keadaan pagi ini, insya-Allah ada rezeki, Allah kurniakan lagi masa lapang, kesihatan dan juga kesihatan kita untuk berada lagi dalam taman syurga pada minggu hadapan. Dengan itu kita jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Ustaz ya. Saya akan sesi pagi dengan lepas warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.